Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari kumpulan 1 akan membentangkan mengenai fahaman sekularisme. Objektif kajian kami yang pertama ialah mengkaji sekularisme supaya mudah difahami secara lebih mendalam. Objektif kami yang kedua ialah mengkaji sejarah sekularisme untuk mengetahui asal-usulnya. Dan objektif kami yang ketiga ialah menganalisis kesan-kesan sekularisme terhadap peradaban Islam. Sekularisme adalah berasal daripada perkataan sekular. Istilah sekular bermula dari pertengahan abad ke-19 telah digunakan oleh dunia barat yang merujuk kepada kebajikan khusus terhadap pemisahan gereja dan negara. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sekular adalah berkaitan dengan keduniaan, bersifat duniawi dan tidak ada kaitan dengan keagamaan, pendidikan yang memberikan pelajaran atau pengetahuan yang bukan bersifat atau berkaitan dengan keagamaan. Mensekularkan menjadikan sesuatu sistem, fahaman dan lain-lain bersifat sekular dengan melalui proses pengubahan nilai-nilai keluhuran keagamaan kepada nilai kehidupan duniawi. Berdasarkan kamus The New International Webster Comprehensive Dictionary of English Language, secularism mempunyai kaitan dengan kehidupan dan menolak nilai-nilai spiritual, manakala secularize adalah proses penduniaan, proses untuk menjuju sekular dan perpindahan dari kesakralan menuju ke sekularan. Sekular juga telah diterjemahkan oleh orang barat ke dalam bahasa Arab oleh orang barat Kristian menjadi Almani, iaitu laisa min arbab alfan atau alifah. Secularity diterjemahkan menjadi al-ihtimam bi umur al-dunia atau al-ihtimam bi al-alamiyat, manakala secularize diterjemahkan kepada hawal ila gharat alami al-dunyawi. Pengertian ini menjadi ikutan oleh sebahagian besar daripada umat Islam. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas menyatakan secara etimologinya istilah sekularisme adalah berasal dari perkataan seculum yang mempunyai dua pengertian, iaitu time, masa, yang merujuk kepada pengertian sekarang atau kini, dan location, tempat, yang merujuk kepada dunia atau duniawi. Sekulum secara ringkasnya adalah perkara yang hanya merujuk kepada peristiwa yang berlaku pada masa ini tanpa melibatkan kehidupan di akhirat, seperti hal-hal yang berkaitan dengan amal rohani seperti adanya kehidupan selepas mati. Selain itu, sekularisme juga bersifat fashludin anil haya, iaitu memisahkan agama dari kehidupan, di mana agama hanya menguruskan hubungan antara individu dengan penciptanya sahaja. Secara terminologinya pula, sekularisme ini sering didefinisikan sebagai sebuah konsep yang memisahkan antara negara, iaitu politik, dan agama. Dalam konteks ini, konsep sekular dalam sebuah negara yang merupakan lembaga dalam menguruskan proses kehidupan yang bersifat duniawi. Ini telah dipisahkan dengan hubungan yang berkaitan akhirat, manakala agama berperanan dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dalam hal yang bersifat metafisik seperti spiritual. Hal ini bermaksud urusan negara tidak boleh bercampur tangan dengan urusan agama, begitu juga sebaliknya. Pada pandangan Peter L. Beagle, sekularisasi adalah proses seluruh sektor kehidupan dalam masyarakat dan kebudayaan dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol keagamaan. Menurut Harvey Cox pula, sekularasi adalah pembebasan manusia dari proteksi agama dan metafizik, iaitu pengalihan dari alam lain kepada dunia ini. Dalam hal ini, Harvey Cox ni berpendapat bahawa sekularisasi ini membebaskan masyarakat dari dikawal oleh agama dan pandangan alam metafizik yang tertutup. Secara umumnya, sekularisme dan sekularisasi mempunyai maksud yang berbeza. Sekular adalah zaman sekarang atau dunia yang sedang kita duduki dan alami sekarang. Sekularisme pula adalah satu fahaman atau ideologi yang memisahkan semua aspek kehidupan dari pengaruh agama yang terhasil dari proses sekularisasi. Sekularisasi ini pula adalah proses dan usaha untuk menuju ke arah keadaan sekular serta sekularisasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ayuni Srina binti Abdul Halim. Hari ini saya akan menerangkan dengan lebih jelas tentang sejarah sekularisme. Ideologi sekularisme ini bermula di Eropah, iaitu pada zaman gelap. Seperti yang kita sedia maklum, zaman gelap ini merupakan zaman kemunduran dalam semua aspek, termasuklah kemerosotan dari segi ilmu pengetahuan. Pada zaman ini, gereja merupakan institusi agama yang sangat berpengaruh, malah golongan gereja juga sangat disanjung tinggi oleh masyarakat Eropah. Akan tetapi, pada zaman ini, pihak gereja hanya menekankan ilmu berkaitan ilmu agama dan ilmu akhirat sahaja. Ilmu selain ilmu agama dan ilmu akhirat ini, mereka menganggap ianya ajaran sesat kerana ianya mempunyai unsur-unsur Islam. Disebabkan pada zaman itu, gereja sangat dipandang tinggi oleh masyarakat Eropah, golongan gereja sanggup melakukan pelbagai penyelewengan bagi mengejar kemewahan. Antara bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh pihak gereja ialah mereka melakukan penjualan sijil indulgence, iaitu sijil keampunan kepada orang ramai. Selain daripada itu, masyarakat Eropah tidak dibenarkan untuk memahami kitab Bible kerana mereka berpendapat bahawa kitab Bible itu dicipta untuk paderi. Oleh itu, masyarakat Eropah menerima segala maklumat tanpa usul periksa. Selain daripada itu, para ilmuwan yang melakukan kajian dan mereka mengeluarkan pendapat yang sangat berbeza dengan golongan gereja, mereka ini akan diseksa dengan kejam kerana golongan gereja ini berpendapat bahawa ianya khurafat. Malah pihak gereja juga mengatakan mereka ini merupakan perantaraan antara manusia dan Tuhan, dan mereka sanggup menokok tambah dalam aktiviti ibadah seperti aktiviti pemujaan. Jelas di sini bahawa amalan yang diamalkan oleh golongan gereja sangat bertentangan dengan ajaran kitab Bible. Di sini masyarakat Eropah mempersoalkan tentangnya. Disebabkan pada zaman ini gereja merupakan institusi yang sangat berpengaruh, golongan gereja sanggup melakukan penindasan terhadap individu, ekonomi dan pelajaran. Masyarakat Eropah pada zaman ini merasa terkongkong dan sangat bosan dengan sikap golongan gereja sehingga mereka ingin melakukan perubahan. Ideologi sekularisme ini muncul pada zaman ini kerana mereka berpendapat bahawa pemahaman ini dianggap lebih sempurna berbanding agama Kristian yang telah disempitkan oleh golongan gereja. Faktor ideologi sekularisme ini juga bermula pada zaman Renaissance. Renaissance ini bererti kelahiran semula, iaitu perkembangan yang baik dari zaman gelap. Pelbagai aspek berkembang sangat baik pada zaman ini, termasuklah ilmu sains serta pengaruh ilmu falsafah moden. Pada zaman ini, masyarakat Eropah menganggap bahawa jika mereka berada di bawah kekuasaan gereja, mereka tidak akan mendapat sebarang kemajuan. Oleh itu, masyarakat Eropah memutuskan bahawa mereka memisahkan hal duniawi dan agama. Mereka menguruskan hal duniawi ini mengikut logik akal fikiran tanpa terikat dengan hal agama. Disebabkan perkembangan yang baik pada zaman Renaissance ini, masyarakat Eropah telah hanyut dengan perkembangan ekonomi sekarang. Zaman ini telah melahirkan lebih ramai masyarakat Eropah yang berbakat, malah masyarakat Eropah juga telah menerbitkan pelbagai teori-teori baru. Teori-teori baru yang diterbitkan oleh masyarakat Eropah ini juga telah mewujudkan pertikaian antara pihak gereja. Selain perkembangan sains, pengaruh falsafah moden juga merupakan salah satu ideologi sekularisme ini wujud kerana ia melibatkan lebih ramai pendeta agama. Pelibatan paderi dan pendeta dalam bidang falsafah ini menyebabkan mereka merupakan tanggungjawab mereka dalam urusan agama gereja. Tidak hairanlah bahawa ideologi sekularisme ini mendapat tempat di barat. Hal ini berpunca daripada kongkongan pihak gereja dalam menyekat pemikiran masyarakat Eropah dalam penemuan sains. Pihak gereja juga telah melakukan pelbagai penyelewengan dan mengaut kemewahan dengan cara yang salah. Oleh sebab itu, pertembungan antara sains dan agama telah mewujudkan ideologi sekularisme, iaitu memisahkan agama dari hal kehidupan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurain binti Nur Hanafi. Nombor Magic 2020-899-096 daripada kelas HS243 3D Grup 1. Dari sini saya ingin menerangkan tentang ideologi sekularisme. Okey, pertama sekali kita hendaklah memahami apa itu maksud ideologi. Ideologi ataupun dalam bahasa Arabnya Al-Ghazwu Al-Fikri bermaksud satu fahaman. Menurut Profesor H.M. Rashidi, beliau berpendapat bahawa sekularisme merupakan satu sistem etika dan falsafah yang bertujuan memberi interpretasi dan pengaturan kepada kehidupan manusia tanpa kepercayaan Tuhan, kitab suci maupun kehidupan selepas kematian. Selain itu, perkataan sekularisme pertama kali digunakan oleh pengarang British George Holyoake di dalam bukunya yang bertajuk The Principle of Secularism yang diterbitkan pada tahun 1851. Seterusnya, terdapat banyak negara Islam yang mengamalkan fahaman sekularisme ini. Antara negara Islam tersebut adalah Turki, Azerbaijan, Burkina Faso, Indonesia dan Lebanon. Turki merupakan negara yang terawal mengadaptasikan fahaman sekularisme di dalam pimpinan negara mereka. Fahaman sekularisme ini dibawa oleh Mustafa Kemal Atatürk dan tersebar ke negara Islam yang lain sejak abad ke-20 lagi. Ideologi sekularisme boleh disebarkan melalui 3 cara. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah media massa, yang ketiga adalah undang-undang. Dari segi pendidikan, penghantaran pelajar ke luar negara akan menyebabkan para pelajar terpengaruh dengan budaya barat seperti minum arak maupun pergaulan secara bebas. Selain itu, sistem pendidikan mereka yang tidak mencampurkan agama di dalam silibus akademik mereka kerana mereka mempercayai bahawa agama menyebabkan mereka ketinggalan zaman dan tidak membawa apa-apa manfaat kepada masyarakat. Dari segi undang-undang, salah satu ciri sekularisme adalah sekularisme cuba menjadikan negara tersebut mengambil pendirian secara berkecuali berhubung dengan hal ehwal agama. Selain itu, setiap undang-undang yang dibuat tidak membabitkan badan penasihat agama. Yang lebih mengecewakan lagi, tiada peruntukan dari negara sendiri untuk membangunkan institusi agama maupun pendidikan untuk agama Islam tersebut. Dari segi media pula, tayangan filem, drama, buku maupun media yang lain berkaitan dengan sekularisme banyak dipasarkan di pasaran, di kedai buku maupun di laman sesawang di internet. Walaupun tiada perkataan sekularisme di dalam media tersebut, jika dilihat dengan teliti, terdapat ciri-ciri sekularisme. Kesimpulannya, kita sebagai seorang umat Islam, kita hendaklah berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam melayari kehidupan ini. Tanpa pegangan yang teguh, unsur-unsur sekularisme ini dapat menyerap ke dalam diri kita tanpa kita sedari. Dengan demikian, pembangunan masyarakat diri, agama dan negara perlulah seiring dengan ajaran agama Islam supaya unsur-unsur sekularisme ini dapat dihapuskan dalam dunia moden dan seterusnya mengembalikan kegemilangan tabanan Islam dahulu kala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Fakri bin Fatul Azman dan hari ini saya akan berkongsi sedikit pengetahuan saya tentang kesan-kesan sekularisme terhadap peradaban Islam. Jadi, ideologi sekularisme merupakan ideologi di mana agama diasingkan daripada urusan kehidupan seharian kita. Dan jelas sekali kita dapat lihat jika ideologi ini jika kita mengasingkan agama Islam daripada urusan harian kita, banyak impak negatif yang dapat kita lihat berbanding daripada impak positif. Dan pertama sekali, hal ini dapat melemahkan iman dan akidah seseorang. Kerana jika kita mengasingkan urusan agama kita daripada urusan dunia,
jelas sekali kita akan semakin jauh daripada Allah. Kita akan semakin tidak mengingati Allah pada setiap masa. Dan hal ini akan melemahkan iman kita dan membawa kita semakin dekat ke arah kesesatan. Yang kedua, ideologi sekularisme ini dapat meruntuhkan akhlak kita kerana kita ajaran agama Islam mengajar kita untuk mempunyai akhlak yang baik, dan jika kita tidak mengamalkan ajaran agama kita dalam urusan kehidupan seharian kita, kita akan berlaku kurang baik. Akhlak yang mulia tidak diamalkan dan kita akan berlaku kurang baik terhadap sesama manusia, dan hal ini akan mewujudkan suasana yang tidak harmoni. Yang ketiga, manusia akan berlumba-lumba mengejar harta di dunia kerana kita mengasingkan urusan agama, iaitu fokus kita pada akhirat. Jika kita tidak berfikir tentang akhirat, jelas sekali kita akan berlumba-lumba mengejar harta di dunia, dan manusia akan berlumba-lumba mengejar harta tanpa memikirkan halal dan haram kerana agama telah diasingkan. Hal ini akan melahirkan penindasan terhadap sesetengah pihak, dan yang boleh dikatakan yang kaya akan kaya dan yang miskin akan kekal miskin, kerana penindasan akan berlaku jika manusia mengejar harta di dunia sahaja. Yang keempat, jika kita dididik tanpa ajaran agama, jelas sekali kita, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak akan mempunyai akhlak yang mulia kerana agama yang mengajar kita untuk berakhlak mulia. Dan jika kita dididik daripada awal tanpa agama, kita mungkin akan hidup berpandukan logik akal saja, kerana jika kita mempunyai agama, kita mungkin akan dididik dengan ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Maka jika tiada benda ini, semestinya kita akan sesat tanpa panduan hidup. Dan jelas sekali jika kita hanya berpandukan logik akal saja, banyak ketidakadilan akan berlaku kerana manusia mungkin akan mementingkan diri sendiri mengikut logik akal mereka. Yang kelima, maksiat akan berleluasa kerana agama mengajar kita supaya menjauhkan diri daripada maksiat, dan jika kita mengasingkan Islam daripada kehidupan harian kita, jelas sekali maksiat akan berleluasa kerana kita akan merasa lebih bebas tanpa agama. Kita akan semakin lupa dan alpa, dan hal ini akan membuatkan maksiat berleluasa. Yang terakhir, jika kita tidak mengamalkan sistem perundangan Islam, jenayah akan meningkat kerana, sebagai contoh, hukum hudud merupakan satu sistem yang membuatkan orang berasa takut untuk melakukan jenayah, dan jika tiada perundangan seperti ini, penjenayah akan rasa lebih bebas untuk melakukan jenayah kerana sistem perundangan sivil, sistem perundangan moden pada hari ini kadang-kadang boleh dimanipulasikan dan boleh menyebelahi pada mana-mana pihak tertentu yang mungkin yang lebih kaya atau yang lebih berkuasa. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Anwar bin Syahran, dan pada bahagian ini saya akan menerangkan pada anda apakah perbezaan di antara fahaman sekularisme dan juga fahaman Islam. Jadi, perbezaan pertama yang wujud di antara fahaman sekularisme dan fahaman Islam ialah fahaman sekularisme menghadkan agama hanya sebagai anutan semata-mata dan bukan untuk diamalkan atau diterapkan dalam aktiviti kehidupan seharian. Manakala fahaman Islam pula menuntut umatnya untuk menerapkan agama di dalam segala aspek dalam kehidupan seharian manusia, seperti politik, perniagaan, pendidikan dan sebagainya. Batasan yang telah ditetapkan oleh sekular ini sudah terang lagi bersuluh, jelas berlawanan dengan Islam kerana mereka menolak prinsip Islam yang mengamalkan akidah dan syariah
untuk dilaksanakan sebagai asas dalam kehidupan manusia. Perbezaan kedua yang wujud di antara fahaman sekularisme dan juga fahaman Islam ialah fahaman sekularisme tidak mengiktiraf Allah sebagai pentadbir seluruh alam. Akan tetapi, mereka hanya mengiktiraf Allah hanyalah sebagai pencipta alam sahaja. Hal ini didorong oleh persepsi mereka itu sendiri bahawa mereka mempunyai hak mutlak dari segi pemerintahan dan juga perundangan. Lain pula bagi fahaman Islam, di mana Allah diakui sebagai zat yang Maha Esa, yang menguasai dan mempunyai hak ke atas segala yang ada di langit maupun di bumi. Manusia hanyalah sebagai khalifah di muka bumi ini sahaja, yang memakmurkan alam mengikut ketentuannya. Perbezaan yang ketiga yang wujud di antara fahaman sekularisme dan juga fahaman Islam ialah golongan sekular tidak menjalankan syariah Islam secara menyeluruh. Mereka amat berpada tentang isu ini, di mana mereka hanya memilih sebilangan perkara yang tertentu sahaja yang mereka anggap dapat memenuhi kehendak mereka. Bagi perkara yang tidak menguntungkan mereka atau perkara yang jelas bertentangan dengan falsafah perundangan mereka, mereka akan lantas menolak dan tidak akan menyokong, seperti pengharaman arak, judi dan juga riba. Antara syariat Islam yang mereka dirikan hanyalah seperti solat, puasa, haji serta umrah. Lain pula bagi faham Islam, di mana umat Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. Syariat yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW telah merangkumi segala aspek dan juga bidang yang wujud di dunia ini, dan kita sebagai hamba Allah perlulah patuh kepada ajaran yang telah diturunkan olehnya. Kesimpulannya, istilah sekularisme di dunia ini bukanlah menjadi sesuatu yang asing lagi dalam kalangan masyarakat dan sentiasa menjadi sebutan, tapi kebanyakan umat Islam memahaminya dengan kefahaman yang sempit dan mengelirukan. Hal ini menyebabkan fahaman ini telah menguasai sebahagian besar umat Islam sehingga menyebabkan mereka menjadi kabur dan hilang pertimbangan dalam menerima dan mengikuti hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu sistem kehidupan yang sempurna. Secara ringkasnya, ideologi sekularisme ini adalah satu fahaman yang mengendalikan urusan kehidupan di dunia tanpa berlandaskan agama, iaitu tidak ada kaitan dengan Tuhan dan tiada hubung kait dengan hari akhirat atau kehidupan selepas mati. Masyarakat yang mempunyai ideologi sekularisme ini beranggapan bahawa amalan sama ada dosa atau pahala yang dilakukan di dunia ini bukan jabatan untuk ke akhirat dan hanya memfokuskan kepada pembangunan serta kemajuan kehidupan di dunia ini tanpa mengambil kira halal dan haram. Dapat kita lihat di arus kemodenan ini, ideologi sekularisme ini secara perlahan kian meresap dalam kehidupan masyarakat seharian secara sedar ataupun tidak. Perkara yang kita boleh jadikan panduan dari sejarah sekularisme ini adalah kita sebagai umat Islam perlulah mempunyai azam dan tanggungjawab dalam memajukan bangsa demi kemajuan serta kemakmuran negara dan mempertahankan hak kita sebagai umat Islam serta negara Islam dari segala bentuk pencerobohan. Dalam hal ini perlu kita ingat bahawa Islam juga menyuruh kita untuk memajukan diri memandangkan kita adalah khalifah di muka bumi ini. Oleh hal yang demikian, langkah bagi mengatasi ideologi ini dari terus meresap ke dalam masyarakat perlulah dilaksanakan. Penekanan dalam soal agama perlulah diperhebatkan dan dilancarkan ke serata negeri. Hal ini bagi membasmi keruntuhan akhlak dan sosial masyarakat. Pihak yang bertanggungjawab perlulah memastikan setiap ruang pendidikan, pentadbiran dan ekonomi tidak berpandukan unsur sekularisme. Namun begitu, kesamaan sekularisme ini amat memberi impak yang besar kepada akal pemikiran masyarakat. Hal ini demikian
kerana fahaman ini telah membawa kepada keruntuhan akhlak, akidah dan sosial masyarakat. Selain daripada itu, fahaman ini juga boleh menjadi punca kepada seseorang umat Islam itu keluar daripada agama Islam disebabkan tidak mahu mengikut syariat atau ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dapat dilihat pada zaman ini, manusia sentiasa berusaha mengejar keperluan material dan kuasa sehingga lupa akan tuntutannya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Agama juga telah digunakan untuk kepentingan sekular, bagi kepentingan sendiri atau kumpulan dan dari pelbagai aspek sebagai contohnya politik dan ekonomi. Kita dapat lihat bahawa kebanyakan orang berbangga bersuah ketika menunaikan umrah dengan mempamerkan puas perbelanjaan hotel yang mencecah ribuan ringgit. Hal ini menunjukkan sebagaimana fahaman sekularisme ini telah meresap dalam kehidupan umat Islam secara perlahan tanpa kita sedari. Oleh hal yang demikian, langkah bagi mengatasi ideologi ini dari terus meresap ke dalam masyarakat perlulah dilaksanakan. Penekanan dalam soal agama perlulah diperhebatkan dan dilancarkan ke serata negeri. Hal ini bagi membasmi keruntuhan akhlak dan sosial masyarakat. Pihak yang bertanggungjawab perlulah memastikan setiap ruang pendidikan, pentadbiran dan ekonomi tidak berpandukan unsur sekularisme. Pihak bertanggungjawab perlulah memastikan setiap ruang pendidikan, pentadbiran dan ekonomi tidak berpandukan unsur sekularisme yang boleh menghancurkan institusi negara, masyarakat serta keluarga. Selain daripada itu, pihak bertanggungjawab hendaklah menyebarkan fahaman ideologi sekularisme ini kepada masyarakat supaya lebih memahami dengan lebih mendalam. Dalam konteks ini, sekiranya masyarakat lebih memahami konsep sekularisme, mereka akan lebih berhati-hati dalam setiap perbuatan mereka dalam mencapai kemajuan hidup. Penilaian sekularisme dari pandangan Islam, iaitu sekularisme ini adalah faktor kepada kemunculan ideologi lain amat penting dan perlu dicegah kerana ideologi ini hanya akan menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan dan pencipta kita. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlulah kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan memahami tasawur Islam yang syumul bahawa Islam itu adalah ad-din dan bukan agama semata-mata. Agama Islam tidak memerlukan fahaman sekularisme kerana Islam adalah ajaran yang sudah lengkap seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam itu jadi agama bagimu. Itu sahaja daripada kami.